Bahasa dia apa tak apa sebab kita orang Melayu kita. Guna bahasa Melayu, kita tahu unsur syirik ke tidak. Kita tahu. Lepas tu kalau kita kata sebut cacing ke apa, itu tidak syirik. Sebut waktu nak ayat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jin ke apa kalau pakai asar dia takut. Kalau pakai asar. Rupanya cacing-cacing ni pula kutu juga. Adalah tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain-lain pun gitulah. Adapun kata dalam riwayat yang lain disebut, wahai Rasulullah, ada sahabat kata, engkau larang daripada jampi. Ada juga hadis hak lagu tu, engkau innaka nahaita 'anil ruqa, kamu larang daripada jampi. Para ulama jawab hadis itu dengan beberapa jawapan. Yang pertamanya, memang dia ada larang sungguh, tapi larang suatu ketika dahulu, lepas tu dimansuhkan hak larangan itu. Boleh jadi pada ketika akidah tak kemah mana ke, nak kemah dulu, pada ketika tu. Lepas pada tu Nabi SAW membenarkan, bahkan dia sendiri buat. Dan itulah yang tetap dalam syaratnya sampai sekarang ni, iaitu izin, dibenarkan. Itu yang pertama, jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, yang dilarang itu iaitu jampi al-majhulah, yang tidak diketahui kandungan dia tu, maksud dia. Yang ketiga, yang dilarang itu kepada orang yang beriktikad bahawa jampi itu memberi manfaat, dan jampi itu sendiri ada kesan secara tabiinya. Hak lagu tu tak boleh, sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang jahiliyah. Lagu tu tak boleh. Hak ni tidak khusus dengan jampi saja, ubat pun tak boleh. Kalau kita anggap ubat tu yang menyembuhkan, ubat tu sendiri tanpa ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi kecek boleh. I'tiqad ni nak cerita bab akidah ni. Akidah ni hak dalam kita kecek, ada mau segar, hilang sakit kepala pakai ubat. Tak apa lagu tu. Walaupun kita tak kata Allah yang menghilangkan sakit kepala, kita kata ubat, itu secara majaz. Semua ulama kata boleh, tak apa. Kita kata lagu tu hak dalam hati kita tu, hak dalam hati kita. Kena pegang molek bahawa yang menyembuhkan penyakit, kesakitan ialah Allah. Lepas tu dia sebut lagi. Adapun dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada sebut, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada jampi melainkan kerana terkena gangguan makhluk halus, ataupun kerana terkena sengatan binatang yang berbisa. Apa maksud pula? Mana jampi ni kalau boleh pun tu ya, dua perkara. Nampak zahirnya. Ulama jawab, kata dia, ni ya Imam Nawawi sebut dah kau. Para ulama jawab, hadis ini bukan memaksudkan hasar ruqyah itu, yakni menghadkan jampi itu yang diharuskan itu pada dua perkara tu saja. Bukan dengan maksud nak menghadkan kepada dua perkara tu dan nak melarang jampi untuk benda-benda lain. Tak. Tetapi hak maksudnya, maksud hadis di sini, la, dia guna la nafi jenis itu, bukan nak menafikan semua jenis jampi hak lain. Dua perkara ni je ada. Tak. Tetapi nak ayatnya hak ni, hak mujarab benar je. Kalau bab jampi-jampi ni, hak mujarab benarnya ni untuk dua perkara ni. Hak ada kaitan dengan dua perkara ni lah. Hak tu mujarab benar. Kalau nak guna, hak paling baiknya nak guna hak ni untuk ni. Walaupun hak lain-lain pun boleh juga. Hak paling berkesan, paling mujarab, itu maksud dia di sini, iaitu ahaq wa aula. Hak lebih patut. Yang keduanya, kalau kita nak jampi, nak menyembuhkan penyakit, hak moleknya, hak paling utamanya jampi ni untuk kat benda ni dua perkara saat ni lah. Sebab benda ni kesan dia tu jauh perginya. Kalau orang kena ganggu ke makhluk halus sama lama lek, boleh jadi gila. Itu bahaya dia. Kalau penyakit lain tidak sampai gitu mau. Kalau nak kira hak patut berubat, patut kita jampinya untuk dua perkara ni lah. Hak lebih utama daripada yang lain sebab kesan dia. Supaya kalau kena ketik benda bisa, boleh jadi mati. Yang ni kita kena bagi tumpuan lebih kepada dua perkara ni, bukan menafikan
keharusan menggunakan jampi untuk benda-benda lain. Tak. Satunya sangat mujarab untuk dua jampi-jampi. Yang kedua, dua perkara ni perlu diutamakan daripada yang lain-lain. Sebab apa? Kesan dia tu cepat ataupun bahaya sangat. Bahaya sangat. Dan seterusnya. Tak apalah, panjang di situ. Nabi SAW dijampi oleh Jibril. Kalau benda ni tak molek, jampi-jampi ni tak molek, tak leh, tentulah tak ada digunakan untuk Nabi SAW. Dan yang melakukannya ialah Jibril. Ini menunjukkan jampi ni dia sebut mula-mula sekali. Mula-mula sekali dalam bab ni, jampi menunjukkan hak ni sangat mujarab, sangat baik. Dan hak ni datangnya daripada Jibril. Bila datang daripada Jibril, daripada Allah lah. Daripada Allah lah. Dan kita kena ambil berat benda-benda lagu ni. Jangan boleh kau orang kafir jadi lebih orang kafir dalam masalah ni, jangan. Bahkan kita orang Islam kena melebihi orang kafir. Sebab apa? Benda ni rumit dan sulit. Boleh jadi orang apabila pergi kat Tok Cha misalnya, kita kata siap, lama-lama dia jadi terpengaruh tu pergi bab agama lah pula. Itu yang bahaya. Dengan sebab itu, dengan menyebutkan hadis-hadis ni mula-mula, nak ceritanya benda-benda ni sepatutnya kita mendahului orang lain. Sebab apa? Kita belajar benda ni daripada Nabi, daripada Jibril. Adapun hak kafir tu, dia daripada syaitan. Walaupun sembuh, walaupun jadi pun, tipu daya dia lebih besar lagi. Hak maksud dia, hak dia nak dia beri dulu kemudahan kepada kita, kelegaan kepada kita tu, atas dasar dia akan dapat pulangan lebih besar lagi. Boleh jadi kita syirik sebab pada tu. Wala'iyadzubillah. Hak tu takutnya. Dan Imam Muslim nak cerita di sini cara dia kitab-kitab dulu dia lagu tu. Dia tidak seperti kitab-kitab kemudian ni. Dia cara susun dia tu pun dia ada maksud dia. Hak ni bab perubatan gapo semua ni selepas daripada adab. Nak ceritanya ada disiplin juga ni. Dia tak boleh buat ikut serga. Dia ada kaedah, ada adab dia, ada disiplin dia. Baru jadi. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak tak jadi. Dan kadang-kadang kita pun lemah juga. Apa? Macam mana boleh jadi ni? Tak siapa akan nak fikir. Nanti akan datang hadis tu kita akan jumpa. Di sini Jibril berubah Nabi ni. Hak dia bacanya hak ni lah. Dan kita boleh baca lah hak ni. Untuk siapa-siapa pun boleh baca lah hak ni. Boleh guna jampi hak. Lepas tu dia kata al-ainu haqqun, gapo semua tu gangguan makhluk halus ataupun kesan pandangan buruk, pandangan jahat itu adalah benar. Apa maksudnya? Itu panjang pula ceritanya. Di sini dalam muqaddimah hak ni dalam kitab Syarah Imam Nawawi ni sikit je. Dalam muqaddimah takmilah Fathul Mulhim sangat bagus. Benda yang dikemukakan oleh Maulana Taqi Uthmani sangat bagus. Ini anda kita baca sikit. Dan dia sebut Ibnu Khaldun, apa pandangan Ibnu Khaldun tentang perubatan Nabi, dan macam-macam lagi yang disebut sini. Antara yang disebut anda pilih-pilih, tidak ambil semua. Antara yang dia sebutnya, ilmu perubatan ni sebab sejak zaman dahulu kala lagi memang suatu ilmu yang dihormati oleh manusia dan memuliakan seseorang. Dia kata doktor ni sejak dulu lagi pun memang mempunyai kedudukan yang istimewa pada pandangan orang. Zaman jahiliah sekalipun. Tetapi orang-orang jahiliah ni dia tidak guna perubatan yang sistematik. Itu saja tidak. Dia guna sihir, dia guna ahli sihir, dia guna tukang tenung untuk mengubat penyakit dia. Hak tu jadi kau syirik, jadi kau teruk. Adapun bomo lain. Orang hak guna jampi tu bomo tu lain. Hak ni bukan kuhan, kecuali kalau bomo hak yang ada kaitan dengan makhluk halus, hak jahat, hak syaitan. Kalau tidak syaitan tak apa.
Bunian kau gapo kau dah. Kita kata